Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam ini di Masjid Fathul Arifin, Kampung Jabi. Terima kasih saya ucapkan pada tuan pengacara majlis, tuan pengerusi, seterusnya pada tuan imam, ahli jawatan kuasa Masjid Fathul Arifin, Kampung Jabi, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, ibu ayah, tuan-tuan haji, muslimin muslimat, dan tak dilupakan ibunda saya, isteri dan anak-anak saya, dan semua yang hadir pada malam ini. Moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah, malam ini saya rasa sangat bertuah kerana dapat mai ke masjid ini buat kali pertama lah. Kerana kita pun bukanlah orang lain, kita pun anak kelahiran Jati Kedah, tanah tumpah darah airku. Mana pi pun kita takkan lupa lah negeri kita. Tapi kok mana pun saya kalau dipanggil dijemput ceramah, kalau hala kok belah hijau kuning ni dia ada seram sikit. Pasal kalau ceramah kat negeri lain, orang tak apa nak kenal kita sangat. Bukan tak kenal lagu mana. Zaman kita kecil dulu, mereka bukan kenal kita sangat. Jadi kalau mai duk panggil lagi-lagi pula kok belah sek tak kelik kapung kawan. Oh, tu payah sikit. Kalau minum makan teh mah tu payah sikit. Kok belah tu payah nak ejah sikit. Lagi-lagi kok Pendang, lagi-lagi kok Sungai Petani, Tamaria, oh payah. Sebab itu semua kawasan saya membesar tu, payah. Jadi nak sembang lebih tak boleh, pasal depa kenal kita. No, hak duk curi selipar ke, hak vacuum surau rosak ke, tu angkara siapa semua tahu. Jadi hari ini kita marilah bertakwa pada Allah. Oh, Allah dia macam tak kena. Tapi tak apa. Hari ini alhamdulillah saya dapat julung-julung kali bertandang ke masjid dan kampung yang penuh barakah ini dengan kehadiran yang cukup ramai. Saya kira 5,000 malam ni, termasuk hak duk lalu di jalan tu. No, dengan hak berniat nak mai. Kira 5,000 lebih. Hak niat pun kita kira sekali. Pasal Islam niat pun kira. Dan macam nak menikah lagi satu, niat pun tak apa dah. Kan macam mana? Boleh? Niat pun tak berani. Jam, niat pun tak berani. Boleh? Berani niat. InsyaAllah, tu tanda-tanda pejuang berani mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insya-Allah dengan satu tajuk yang
Agak lama saya tak bawa tajuk ni, pasal ni buku sulung saya dulu, buku pertama keluaran karya Bestari atau Karangkraf dulu, iaitu Dua Kupang untuk ke Syurga, bahasa orang Damansara. 20 sen untuk ke syurga. Ya. Saya main ceramah kat Kedah ni senang, tak payah pedah, no? Tak payah kontrol sangat. Orang Kedah kadang dia pergi duduk KL, semua nak jom main bola, main bola. Aduh, main bola. Letih. Duk mana? Damansara. Damansara. Orang KM kata Damansara, hang Damansara. Elok. No? Merdeka. Tunku Abdul Rahman pun merdeka, hang merdeka. Tak apa. Tu tanda-tanda baru sampai Pudu Raya. Tak apa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semua di kalangan kita bercita-cita untuk nak masuk dalam syurga. Dan siang malam kita dalam semayang atau di luar semayang, kita berdoa pada Allah, moga syurga itu menjadi destinasi akhir dalam kehidupan kita semua. Amin. Yang mana dirakamkan dalam banyak doa-doa yang kita selalu duk baca, paling-paling tidak pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Akhirati hasanah, hasanah akhirat, kebahagiaan akhirat itu ada 5. Pertama, selamat daripada seksa kubur. Soalan kubur tak terlepaslah. Orang soleh lagu mana pun, sahabat pun, soalan kubur tak terlepas. Himpitan kubur tak terlepas. Tapi selamat daripada seksa kubur, selamat. Yang kedua, orang bahagia akhirat, dia akan dipanggil di padang mahsyar, atau dia akan mendapat buku catatan amal dia dengan ashabul yamin, tangan kanan, bukannya orang lain, tuan-tuan kita semua. Amin. Nah, yang ketiga, orang bahagia akhirat mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang bahagia akhirat apa? Dapat lalu di titian sirat sepantah kilat atau seperti kelipan mata, pejam celek sampai ujung. Titian sirat bukan jauh sangat. Dalam kitab Tazkiratul Allahumma salli ala Muhammad, karangan Imam Qurtubi itu, At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, 1154 muka surat. Biasanya kitab tu tak dan habis, belajar tu habis umur dululah, biasanya 1000 lebih muka surat. Dia kata jauh perjalanan tu 15,000 tahun perjalanan. Sampai bila nak sampai ujung? Sampai bila nak sampai ujung? Saya daripada homestay Puan Nolia kita, terima kasih bagi homestay sedap punya, lena punya elok. Sedap sangat pun tak boleh lajak sampai isyak. Dia jamak takhir nanti, tak boleh. Dia elok padan-padan cukup. Jauh punya perjalanan tu akan dilalui dengan cepat. Siapa ni? Orang-orang terpilih. Dan yang kelima, orang bahagia akhirat. Siapa dia? Orang yang dapat masuk dalam syurga dengan kesejahteraan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina ya rabbana wa adkhilnal jannata darussalam. Sebab itu kita berdoa pada Allah, ya, kalau dah jannah tu makna dapat masuk syurga. Pasal apa kita semua teringin sangat nak masuk dalam syurga? Pasal syurga adalah kemuncak kebahagiaan dan juga kenikmatan yang ada. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi cerita gambaran syurga tu lawa cantik tara mana. Nabi kata mala aina ra'at wala uzuna sami'at wala khatran ala qalbin bashar. Cantik indahnya syurga ni tak pernah terbayang, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati. Itulah syurga. Maknanya Nabi nak abangkan kita, dia punya indah dia, mata tak bisa tengok, telinga tak bisa duk dengar cerita lagu dia,
Hati pun tak biasa terlintas indahnya syurga tu. Hampa cubalah duk bayang kat mana pun, tak, tu bukan syurga lagi. Dia syurga ni serupa, tak lagi. Hang sebutlah kat mana pun, tak. Pasal kita dalam dunia ni, mana tempat paling elok pun kita akan samakan dengan tempat yang kita biasa pi. Orang hak biasa pi New Zealand, dia mai Malaysia ataupun dia pusing-pusing Malaysia, dia pergi mana? Kundasang, Kundasang, Sabah. Dia kata, ish, serupa New Zealand no. Lembu dia jenis lembu hitam putih tu, ladang dia, hijau dia, nyaman, sejuk, macam New Zealand. Pasal apa dia boleh kata lagu tu? Pasal dia biasa pi. Dia biasa pi, dia boleh kata sama. Syurga ada orang boleh kata lagu tu. Dia rumah macam syurga. Bila hang meninggal, bila hang pergi syurga dah, dia punya lawa dia tu dah takkan sama. Hang boleh kata syurga, mungkin syurga dunia sajalah. Saya biasa pergi rumah kaya-kaya tuan-tuan, penin, kaya sangat pun jenuh. Masuk jamban dia tak jadi nak buang. Banyak sangat butang, tekan button tu. Tuan-tuan biasa aku, ada setengah-setengah airport dalam dunia ni, ada airport canggih-canggih sangat. Dia tak pakai pipe dah. Dia main tekan butang hak ni, dia tembak ke atas. Ayak tu lah, dia tembak ke atas balong, dia tembak ke atas. Bukan hak kita, ayak dia. Dia tembak ke atas. Nah, tak saya buat lagu ni hangpa duk faham kau lain. Ada butang hak lain dia tembak ke bawah, dia tembak nak derah ke separa derah. Oh jenuh. Dia tu cung bersemuk habis belayak. Dia kata lagu ni tak jadi. Tak jadi. Cari pipe biasa. Orang kaya sangat, rumah teratu. Hebat. Kita jamban pintu lekang. Sampai kena pesan, jangan tengok nah, jangan tengok. Teratu lah punya. Tak ada duit. Tak ada duit. Allahu Akbar. Ada satu orang kaya tu, dia duduk Kelang. Dia Datuk Seri lah, Toke Rempah. Oh kaya rumah dia. Rumah dia ada kolam ikan. Kolam ikan dia bersambung dengan lantai rumah. Lagi syok, dia punya lantai, dia tak pakai lantai biasa ni. Dia pakai lantai kaca. Jadi nampak serupa ikan tu lalu. Bawah nampak. Oi, macam jalan atas ayak tu. Mana atas ayak tu. Bayang tu orang kaya lantai bawah ikan. Kita lantai kat bawah lipas No, lipas tikui ada kalau mendatang pelik. Tak kalau kita, tak apalah, tu boleh ke depa syurga dunia no, yang kita nak syurga akhirat. Ni dunia tak dapat, akhirat pun lingkup macam mana? Subuh pukul 11 pagi kena orang Mak kena. Ingat, maka sebab itu kita kena ada cita-cita nak masuk dalam syurga. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut orang hak dapat masuk dalam syurga punya syok. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kata Allah. Dalam syurga semua yang kita inginkan kita akan dapat. Sadaqallahul azim, surah Fussilat ayat 31. Semua kita nak dapat. Lintas teringin, dunia tak dapat, akhirat syurga semua dapat. Ada orang tanya, Ustaz musangking dah dalam syurga. Hang duk kira musangking, pada dunia musangking hang. Lebih pada tu pun ada. Sebab itu dalam syurga ini Allah, antara kenikmatan yang Allah Ta'ala sebut, yang kita jangan duk pandang lekeh. Allah Ta'ala kata apa? Dalam syurga nanti disediakan apa? Wa fakiyatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dalam syurga ada buah-buahan tak ada musim. Macam kita di dunia ni ada setengah buah tu kena tunggu musim. Durian apa musim lah no. Harum manis bulan 5, bulan 6 ke apa kan. Dia ada musim, dia ada masa dia. Tak ada. Syurga tak ada musim-musim. Teringin dia mai. Apa lagi dalam syurga? Allah Ta'ala sediakan apa? Wa talhim mandud. Pokok pisang bersusun-susun. Oh, jangan main-main tu. Pisang tu makanan berkat tu. Ahli syurga punya makanan pisang. Sebab tu saya cik-cik duduk main masjid, duduk tengok awak lah hari Jumaat mereka kerak letak pisang. Tanda-tanda nak jadi ahli syurga no? Dia buah pisang tepat. No, buah pisang. Tapi kalau duk pulun pisang standar pun, semayang sehari 2 waktu je tak jadi.
Nah, dia kena semayang pisang-pisang lah. Ada jenis tu, pisang siang malam makan. Kata abang, kerap makan pisang? Ni tanda-tanda ahli syurga. Hang kan tahu. Pisang kena makan lah. Tapi sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut punya banyaknya nikmat, apa kita nak semua dapat. Ada orang kadang dia tanya kita, ada seorang maklum, dia kata, ustaz, makcik ada 3 suami. Oh, 3? Tak. Kahwin mati, hak hidup kita, mereka mati habis. Nanti dalam syurga jumpa hak mana no? Hak mana atau jumpa 3 orang lelaki dia 3, jadi nak jumpa hak mana no? Haru kan no? Dia fikir jodoh. Kita kata, adalah ulama kata gini maklum, dia kata lagu ni, dalam 3 tu hak mana hak paling akhir dikahwini, setengah pendapat kata, oh haklah hak nombor 3 tu. Tak mau nombor 3 tu, nak nombor 1. Boleh tak? Banyak bunyi belah maklum ni. Macam ni lah. Meninggal dulu, nanti mati bincang dengan malaikat. Pasal saya pun bukan tahu. Saya mana boleh kira orang ni boleh masuk ni masuk. Oh, kira kena mati dulu. Matilah dulu. Mati. Atau setengah ulama kata, yang paling soleh antara 3 tu. Dia duk kira paling soleh dia tu belum tahu lagi no, duk kira lelaki mana dia pun belum tahu lagi. Ingat, syurga apa kita nak, apa kita hajat dapat. Bang dulu azan dulu. Baik, kita bagi ya. Oh, ingatkan nak bagi bang dulu Kita lelaki kahwin 4. Boy. Ya saja. Tak, saya tahulah saja tu kadang betul Lepas tu 4 kita jumpa. Oh, lebih daripada 4 pun boleh boleh cakap renyah tu, nampak dah tu. Nampak boleh dah tu. Main seorang kan malam ni? Main seorang ke main dengan siapa? Main dengan orang perempuan ada? Orang perempuan tak ada? Patut berani. Depa ni bukan tak mau tanya. Depa nak tanya tapi taruh dalam. Abang tanya depa semua. Bagus yang punya soalan. Bagus. Mewakili kami. Kan berani. Berani tanya balik jalan kaki. Motor lepak sungai. Jangan. Bagus. Jadi maknanya apa saya ni nak cerita lebih tak berani. Main orang perempuan saya ada belakang berani, dia jegi je noh jangan payah. Saya bukanlah takut dia sangat, dia tu menakutkan tu jelah. Ingat tapi tak bagus juga dalam surah Waqiah Allah Taala sebut inna ansha'nahunna insya'a, kami akan ciptakan untuk ahli syurga itu pasangan-pasangan. Kalau pasangan-pasangan bukannya seorang. Maknanya apa? Lebih apa? Nak apa? Ampun tak 4 je. 4 tu dunia. Tuhan kata pasangan-pasangan. Ramai Tuhan beri. Maknanya orang laki-laki lah khususnya dapat bidadari. Bab ni cerita lebih-lebih ni perempuan meluat sikit lah. Tak apa kita sebut. Ni syurga. Dan ni buat lah ayat Quran. Saya baca ayat Quran bukan saja syok-syok. Orang lelaki-lelaki nanti lo. Awak angkat 5 tadi nak 5 pula apa? Kenapa tak? Kan? Dia maknanya dia dapat nikmat pasangan-pasangan. Tapi kena ingat, walaupun bidadari itu akan menjadi pasangan lelaki yang soleh-soleh, ketua pada bidadari itu siapa dia? Tu kena tahu. Ulama sebut antara bidadari syurga dengan wanita, isteri al-mar'atu salihah, perempuan bagus, isteri hak baik, mana martabat lagi tinggi? Bidadari ke isteri solehah? Mana? Yang main isteri solehah. Jadi yang jadi ketua kepada bidadari itu, supervisor ke apa tak tahulah istilah syurga nanti. Ketua pada bidadari itu siapa dia? Isteri yang solehah. Tu pun saya cerita lagu ni ada tak puas hati. Loh, maknanya diikut sekali lah ustaz. Diikut sekali masuk syurga lah. Lepas tu dah dia pun solehah ikut sekali. Tak boleh ke ustaz ejah orang perempuan kita pergi syurga lain? Tak boleh. Kan? Ya. Buat lagu tu doa dapat hidayah. Baik. Jadi oleh kerana itu, tak usah cerita panjang sangat tuan-tuan pasal kan. Yang penting doa pada Allah. Ada satu doa ni saya nak cerita kat tuan-tuan semua. Doa yang diajak pada kita supaya dapat syurga. Ni saya nak bagi doa dia. Nak rakam silakan. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha
min qaulin wa amalin. Amin ya rabbal alamin. Boleh ikut saya ya? Allahumma, semangat, semangat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Pak Long tu doa makan. Fima razaqtana wa qina azabannar. Oh, dia ikut semua. Ni tanda sami'na wa ta'na, anak murid bagus no. Diikut je no. Saja test. Saja rupa lapang dah no. Penceramah dah lambat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Amin ya rabbal alamin. Apa makna doa tu? Ya Allah, kami mohon padamu syurga. Kami mohon padamu syurga ya Allah. Dan dekatkan kami dengan syurga dengan jalan lidah kami, percakapan kami. Cakap-cakap kami ni membawa ke syurga. Ajak orang mai semayang, didik ahli keluarga, nasihat isteri, nasihat suami, ajak ahli qaryah ni duk nasihat kat orang, baca hadis-hadis, baca ayat Quran. Tu jalan-jalan lah tu. Mulut hak jalan-jalan nak pergi syurga. Wa amalin, dan amalan-amalan yang boleh bawa ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Cumanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ramai tanya, Pak siapa buku saya yang awal-awal dulu ni tajuknya Dua Kupang ke Syurga. Saya sebenarnya ringkas, orang kita lah ni tajuk kena, orang panggil apa, tajuk mau gempak sikit lah, tajuk mau rare, budak-budak lah kata rare lah kan. Macam drama lah, tajuk pelik-pelik kan. Playboy itu suamiku, suamiku Mr. Pilot, suamiku Encik Sotong, Kerengga, Unta, apa. Dia pelik-pelik, dia orang nak tengok lah. Jadi saya pun tak maulah pelik sangat. Jadi Dua Kupang ke syurga. Oh Ustaz, Dua Kupang boleh masuk syurga? Baca dulu. Dua Kupang kalau tak semayang sama aja. Baca dulu. Maknanya amalan-amalan yang sangat mudah, semudah Dua Kupang. Maknanya kita kalau sedekah pun takkan 2 pound tak boleh bagi kan. Hak tu pun boleh bawa ke syurga. Ni dia. Jadi apa amalan dia? Ni, amalan dia saya ada petik daripada ayat Quran surah Ali Imran ayat 133. Baru saja tuan pengerusi majlis kita bacakan tadi. Ni saya nak sebut pada tuan-tuan malam ni, insya-Allah ada beberapa amalan. Yang pertama, kata Allah Taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segeralah kamu memohon keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang luahnya segala luah bumi dan langit disediakan untuk orang bertakwa. Surah Ali Imran 133 ayat dia. Pertama, nak dapat masuk syurga dengan mudah, senang saja. Pertama, kena ada takwa. Bukan tokwa, takwa. No? Kena ada takwa. Takwa duk sumbat saja tak jadi. Dia kena takwa. Apa makna takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 1000. Apa 1000 dirham lah, 1000 mah dinar dirham. Nah, siapa bertakwa pada Allah, kami bagi kat dia jalan keluar. Mana susah dalam hidup, ada senang lagi. Penin-penin, ada jalan. Pasal ni susah nak cari, pakai Waze pun kadang tak jadi. Biasa guna tak Waze? Kadang-kadang waste your time no. Pusing dah, pusing kiri, pusing kanan. Kita pun lurus pembaris. Ikut, anda telah sampai destinasi kubur. Nah, yang kita nak petunjuk dari Allah ni, takwa. Apa makna takwa? Orang yang bersifat cermat dalam hidup, berhati-hati. Serupa orang hak pakai selipar tapak dia haus jenis haus dah tak ada bunga dah, alok apa tak ada. Biasa pakai selipar lagu tu.
Nah, selipar-selipar yang tulis hak masjid itulah biasanya. Licin, tapak tu licin. Kita bila pakai pula cerot. Lantai pula basah, ada pula signboard, awas licin. 60 orang dah mati depan ni. Lagilah kita cermat dia tak? Cermat jalan. Bukannya orang tua cara jalan tu tak mudah lagi, tapi pasal jalan tu terlalu licin sangat, kita pun cermat, sat pegang kok tu, pegang kok ni. Orang takwa lagu tu. Dia cermat sungguh. Cermat dalam cakap, cermat dia pandangan, dia nak tengok apa pun dia cermat. Dia nak komen kat Facebook pun dia cermat. Dia nak tulis, dia nak komen, cermat. Orang kita lah ni kat Facebook no, main komen je. Dia suka komen. Hak bubuh gambar tu pun satu. Dia ni tak ada kerja. PKP lama ngat duduk rumah. Dia buah ayat sirap, gambar ayat sirap. Kita ingat gambar ayat sirap tak ada siapa komen kot, nak kata apa? Kan? Gambar ayat sirap tu dia komen. Sedapnya. Kat mana tu? Awak tak ajak. Lo hebat orang kita no. Paling tak tahu nak komen selerup. SLRR PPPPPP. Saya kata selerup ni apa dia? Oh, bunyi seduk tu. Serup. Serup pun komen. Tu dia hampa rajin no. Dunia punya nak kiamat no. Selerup pun komen. Orang takwa ni dia cermat sungguh. Sebab itu dalam kita duk sebut pasal takwa ini kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini hati kita. Takwa ini bukan semata-mata pada luaran. Nampak dia bertakwa sungguh no. Awak tengok serban dia 3 ekor. Ekor 1, 2, 3. Dia takwa dah bukan pada itu semata. Nampak takwa sungguh dia. Pasal apa? Tengok dai dia tinted. Dai gelap. JPJ tak lepas macam ni. No, takwa sungguh belum tahu lagi. Tapi saya nampak dia memang takwa sungguh. Awak tengok biji tasbih besar bola golf. Subhanallah, subhanallah. Itu belum tentu takwa. Belum tentu. Takwa sini pada sifat dalaman hati dia. Sebab itu saya ingat lagi, kadang-kadang kita no tuan-tuan, saya sendiri pun kadang rasa pelik dalam masyarakat kita. Pakai kepiah elok, jubah elok-elok dah, kemas, nampak orang tengok pun hormat. Tapi bila main dengan setengah orang no, dia lemah dengan duit. Dengan duit ni dia jadi kelabu no, dia jadi kelabu. Tak usah tanyalah kelabu tiap enjin ke kelabu lah. Dia jadi kelabu. Dia jadi mata tu nampak tak nampak dah. Saya terkejut tuan-tuan, kita banyak duk berjalan no. Ada satu masjid, duit masjid short RM1,000. Hilang. Raibul ruyuk. Duit masjid RM1,000 hilang. Depa siasat punya siasat, depa duk ada syak bendahari dengan pengerusi duk pakat. Tapi depa kata tak boleh, serekap jarang ni bukan cara kita. Pun siasat sembang pumpang. Tanya tak mengaku. Tapi dia berkata lagu ni lah kita pun tak mau nak ni, tak mau nak bergaduh masa muka, bukannya orang lain jiran-jiran. Kita bawa pergi balai lah. Bunyi balai ngaku yang ambil bendahari. Tapi bendahari itu awalnya dia tak mengaku pasal apa. Dia kata dia ambil duit masjid tu RM1,000 dia ambil. Bukan buat apa, dia pergi umrah. Bukan pergi danau. Faham tak? Takkan salah guna duit masjid pergi umrah. Takkan salah. At-taqwa hahuna. Ingat, siapa pegang amanah sini, pegang jawatan, ingat kena ada cermat tu. Kita sebab itu pengurusan masjid ada 3. Idarah, riayah, imarah. Idarah ni apa dia? Sistem pejabat. Rekod. Orang bagi sumbangan ada rekod. Jangan semua hamba Allah. Semua hamba Allah keluar masuk apa? Sini. Ini kita nak bagi sumbangan sikit lah. Tapi tu hamba Allah dah lah, kita ikhlas dah. Hamba Allah. Oh tu nak tulis tu. Saya ingat tulis mutak soal kot. Tak apalah. Allah. Hamba Allah. Pasal dia hamba Allah, kita pun hamba Allah. Hamba Allah tang ni. Masuk poket tang ni. Takwa. Ingat, kita tak usah duk gelak ke orang tuan-tuan pasal duit ni kita boleh gelak ke orang, kita tak kenal lagi. Tuan-tuan tahu tak, orang hak kaya-kaya yang terlibat dengan rasuah tu, depa bukan tak ada duit,
Orang tua saya kata kaya meliana, no? Kaya yang teramat sangat, makan 7 turunan pun tak habis, tapi siapa dia nak juga rasuah. Dia tak makan rasuah pun dia akan kaya, dia duit dia banyak tak habis, pasal apa dia nak juga. Nanti selalu pasal bini 4 tadi pun tamak juga kalau ikut, kan? Kan? Dia nak, dia tak puas, dia tak puas, dia nak. Ya. Orang kaya ni dia ada satu pandangan yang tak sama macam kita. Lain. Dia ada benda betul lah, no. Baik tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kaya tu apa dia? Kaya. Bukan hak sapu di roti tu, balong. Apa dia? Kaya. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Nabi kata bukanlah kaya itu pada wang ringgit, duit banyak, kata bendang, apa tanah relung, apa bergelung-gelung. Dah, bukan hak tu. Kaya hak betul yang Nabi kata, kaya jiwa. Pasal apa? Kaya jiwa apa makna? Rasa cukup. Ulama kata rasa cukup itu nikmat. Kita orang awam ni kita kata cukup tu nikmat ke? Tak. Tapi rupanya cukup itu adalah nikmat. Orang tasawuf kata cukup tu nikmat. Pasal orang yang kaya tak pernah rasa cukup. Dia tak pernah rasa cukup. Dia dapat projek ni, nak lagi. Bini punya ada, punya lawa punya bagus, masak punya elok, bini orang agak hang tengok. Pembaca berita agak hang tangkap. Contoh di mana ni? Baghdad. Malaysia tak ada lagu tu. Hang tak puas, apa benda hang tak puas lagi dalam hidup? Tuan-tuan tahu tak, orang kaya-kaya ni tuan-tuan, bukannya orang lain pun, di Malaysia pun ada. Dia boleh sewa hotel 16,000 satu malam. Hotel tuan-tuan, satu malam 16,000 ringgit dia boleh duduk. Hotel apa ni? Ada 16,000 satu malam. Kita dapat 60 ringgit menjadilah jenuh gulin. Bergulin daripada tempat almari dia, pintu dia, seronok lah hotel. Free 16,000 satu malam. Tu pun dia kata tak berapa nak selesa lah, tak berapa nak lena. 16,000 hang tak lena jadi apa? Tengok, dengar ceramah pun lena, cukup. Mau apa lagi, amat duduk ceramah lena cukup kan. Baik tu ingat doa pada Allah, walau rata tak berapa nak ada sangat kaya jiwa, ada taqwa. Ada orang mungkin dia kelabu dengan duit, tapi ada orang Allah Ta'ala uji dia kelabu dengan apa? Dia kelabu dengan apa? Dia kelabu dengan perempuan. Nanti saat perempuan ni bukan satu ujian yang kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang laki-laki, Nabi juga laki-laki, Nabi sendiri mengakui bahawa ma taraktu ba'di fitnatan hiya ad-darra 'ala rijali minan nisa. Nabi kata aku tak tinggalkan satu fitnah yang jauh lebih dahsyat, melainkan dahsyatnya fitnah tu pada siapa? Orang lelaki. Fitnah apa dia? Iaitu fitnah perempuan, an-nisa. Hadis muttafaqun alaih. Baik tu orang lelaki kita ni hati-hati. Ada orang kadang pangkat bagus, dihormati, disanjung semua orang, career dia bagus, berapa tahun dia punya kerja punya hebat, pangkat pun bagus. Perempuan punya pasal lingkup. Betul tak? Awal betul. Macam ada pengalamannya. Nah. Tak apa, saya. Ya, duk kata dah. Oh, seronok. Apa kan. Baik tu ingat. Lain kali kena bawa orang perempuan main sekali lah. Kena bawa alim dengar sama ilmu ni kan. Dak, nak abang kata apa? Jangankan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam insan mulia, kita hak cak ayam ni pun belum tentu lagi. Memang Nabi pesan kat kita dalam dunia ini, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah hampa semua dengan dunia. Dunia ni jadi apa Nabi kata? Hulwatun wa khadiratun kan. Dunia ni cantik, manis dan indah. Saya bawa balik pada Langkawi. Bawa mak, isteri, anak-anak semua comel, cantik Langkawi, elok. Laut pun elok, nampak macam-macam ikan, duyung je tak ada.
No, elok, cantik, terpesona. Tak sembahyang asar lagi. Allah. Nampak? Dunia. Dunia he. Ada orang terpesona dengan dunia. Galik dalam pasaraya. Keluar. Lo gelap dah. Duduk dalam tak berasa apa. Memanglah. Hak berasa apa? Siapa? Kita jantan ni. Keluar duit, kita berasa. Cemuih jaga anak kat depan. Tolaklah stroller. Mak hang cari apa tu. Orang duk pesan dah. Ustaz Kazim pun pesan dah. Isteri tu letak dalam troli. Tolak dia. Habak nak mana? Abang pi sambang. Tu je. Tak sesuai, tak payah. Senang lagu tu. Add to cart. Cara Shopee. No? Baik tu ingat. Perempuan memang satu ujian. Sebab itu jangankan kita tuan-tuan, para alim ulama, orang-orang soleh terdahulu pun sama, dia sebut benda sama. Apa dia? Kata Said Al-Musayyib rahimahullah, pakar fiqh nombor 1 dalam tabi'in. Dia kata hidup dia masyai'un akhwafu alayya minan nisa. Said Al-Musayyib ni pakar fiqh nombor 1 dalam kalangan tabi'in. Dia kata apa? Dalam dunia ni benda aku paling takut sekali apa dia? Paling aku takut sekali perempuan. Bukan takut ke perempuan tu, takut serupa pontianak langsuir, pontianak sambal malam ke apa, bukan. Takut tu maknanya takut terjerat, terhanyut dengan, fahamlah no, liuk lentuk dia. Ustaz, janggut ustaz lawa no, sejemput. Dia ada karan tang tu, faham tak? Dia ada karan. Voltan dia tinggi. No. Oi dah. Baik tu ulama-ulama dulu dia jaga semua. Mata, cakap, urusan, jaga. Cermat, takwa. Takwa ni bukan nama masjid je, Masjid At-Taqwa. Dia takwa tu perangai tu. Tak apa lagi. Atha bin Abi Rabah, mufti Masjidil Haram. Ni mufti ni. Bukan penceramah ni, mufti Masjidil Haram. Atha bin Abi Rabah dia kata apa? Aku kalau ditinggalkan dalam bilik bersama dengan timbunan harta Baitul Mal, sekupang pun insya-Allah tak hilang dalam jagaan aku, dia kata. Mufti Masjidil Haram kata. Dalam bilik timbunan duit, seduit ke apa sekupang ke tak hilang, aku jaga. Tapi kalau dalam bilik tu aku bukan kata dengan seorang perempuan, dia kata, ni yang kata ni mufti ni, aku sendiri pun tak jamin apa kesudahannya. Nah, yang kata ni ulama, orang soleh. Jadi nak kata lagu mana? Sebab tu kita dalam hidup jangan duk peleceh orang. Apa perempuan dia apa hang tak kena. Hang kena tu apa balik hang. Jangan. Ni bukan cerita orang lain. Saya sendiri pun kadang. Tak apalah ceramah maklum-maklum ni apa tuk-tuk tak apalah. Pi ceramah tentang kolej jururawat tu. Jenis kita baru sampai, dia tengok kita daripada jauh. Ustaz. Duk buat gaya nak ambil gambar selfie lah apa. Dia berasa lain tu. Tak nak abang kata saya ni jantan ori, tu jelah. No. Dia pasal ni ada ori dengan spicy. Tu dia spicy tu lain, tu alam lain. Kan? Lepas tu kita pun kita pula duk ceramah perempuan kita ni syurga, neraka apa. Dalam ramai-ramai tu hak nulis, hak dengar. Tapi dalam ramai-ramai tu ada hak buat gaya tengok kita lagu ni. Tengok gaya serupa nak buat laki tu. Tu payah. Dia tengok lagu tu, payah. Habis ceramah, hak buat lagu tu mai. Ustaz, boleh tak Ustaz bimbing saya ke jalan yang lurus? Allah. Jalan yang mana? Jalan kampung ke jalan bendang? Jalan mana? Tu. Sebab itu ingatlah, jangankan saya
Mana-mana orang sekalipun. Sebab itu dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Nuaim pesan dalam kitab tersebut, dia kata, seorang guru, seorang alim, janganlah duk mengajak perempuan dengan berdua-duaan walaupun yang dia nak ajak itu adalah Al-Quran. Walaupun dia nak mengajak Quran, bukan mengajak pendidikan jasmani, kurikulum, badminton, main pingpong. Tak. Walaupun seorang tok guru, perempuan seorang, tak, kami nak mengaji Quran, nak bergaya ikhfa syafawi, apa iqla' idgham islam, takkan tak boleh. Takkan setan mai ko auzubillah dulu. Tak. Auzubillah. Setan auzubillah tu tak mai, takut setan lain. Faham tak tuan-tuan? Ulama pesan. Sebab itu tuan-tuan kut masjid Fathul Arifin ni nak buat qiyamul lail lah kata. Nak buat mai pagi esok yang mai tu imam seorang dengan jemaah perempuan seorang. Qiyamul lail kan lampu suram-suram. Jemaah perempuan tu kata, tak apalah tu imam, kita mayang dua lah depa semua tak ada iman dah tu depa semua tak ingat akhirat dah kot. Tak apalah, kita lah dua nak bagi khusyuk kita tutup pintu bah. Tok sah duk qiyamul lail, satgi dia qiyam lain. Qiyam lain. Adik ni gelap faham tak? Tak faham sak sikit yang faham. Batu ingat pertama taqwa. Ingat. Hak cakap pun ingat, hak dengar pun ingat, yang dengar di radio ke mana ni pun semua sama ingat dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Quran Allah Ta'ala sebut orang hak mudah dapat masuk dalam syurga apa amalan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu. Apa dia? Yang kedua, orang-orang yang suka dermakan hartanya pada masa senang dan masa susah. Yang kedua, amalan dia banyakkan bersedekah. Sebab itu sedekah ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, sedekah ketika senang dan sedekah ketika susah. Pasal apa Allah Ta'ala juga sebut wad-dharra, sedekahlah juga di waktu susah. PKP, lockdown, orang tengah tak ada duit. Orang tak ada duit, nak beri apa? Kopi apa ni? Kopi apa? Tak ada. Tuhan suruh sedekah juga. Sebab sedekah ketika senang siapa pun boleh buat. Dia duit tengah duk ramai, duit tengah duk banyak. Tapi tengah sesak, senak, susah dan lagi nak bersedekah, bagus. Sebab itu saya sendiri, ya Allah, kagum lah. Mana-mana kawasan hak kena banjir tu, Ibui ke mana, Baling, Kupang ke mana hak banjir, ataupun macam teruk kat belah Kuala Lumpur, Shah Alam, Seri Muda, Hulu Langat. Tuan-tuan tahu, kawan-kawan saya NGO depa duk bagi sumbangan. Tuan-tuan tahu tak, hak duk bagi tolong huluk beras, roti, apa lagi, bekal makanan. Hak duk huluk tu, rumah dia pun tenggelam. Orang kata kat dia, rumah apa bukan tenggelam? Tak apa, rumah kita ni, rumah hampa ni kena tolong ni. Pasal dia duk ingat, dia tak apa, walau tenggelam, dia muda lagi. Depa hak tenggelam, lumpuh, orang tua ada sakit, siap nak kena berangkat-angkat. Walau susah, sedekah. Itu martabat tinggi. Itu martabat tinggi. Yang saya tak berapa nak berkenan, orang kita dahlah dia ditimpa susah, hampa menyusahkan dia lagi. Bagi sumbangan tak? Bagi. Tapi bagi cara apa? Bagi barang, bagi benda hak hampa pun tak mau dah. Betul sodok bagi. Berapa banyak sumbangan bantuan berkotak-kotak banjir tu, dia ada bahagi dah pakaian, makanan apa kan? Pakaian tu bila buka, baju kurung saja. Baju kurung. Tu imam Tok Siap tu tengoklah mana jubah apa kurta tak ada apa-apa. Dia pasal rumah dia hanyut dengan jubah-jubah pun hanyut. Tak ada apa dengan baju kurung
Baju kurung lah, janji tutup aurat, pakai dengan serban atas, baju kurung, zip belakang. Makmum mayang belakang tak khusyuk tengok, ada serban. Serban tak nyut, tak apa, baju apa bagi dah lah tu. Hak perempuan saya kali kesian sungguhlah orang perempuan tu. Perempuan depa bagi lah pakaian dalam depa bagi gak, bagi. Pasal tak berapa hari kan tak tukar-tukar. Tapi hak bagi tu pun maklum tu dapat baju dalam, tali tak ada. Melengung maklum tu lo, tali tak ada, nak buat apa, mana nak sangkut mana. Awak hampa bagi benda hak nak buang tu, depa buang bagi kat orang lah no. Jangan lagu tu, bagi sedekah kat orang, niat kita nak tolong dia. Sedekah ni bukan tolong siapa, tolong kita balik di akhirat nanti. Sebab itu dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Ma naqasat sadaqatun min malin, takkan berkurang harta orang hak rajin bersedekah, takkan kurang harta. Tuan-tuan biasa kenapa ada orang melepek menyandak di tiang masjid, cakap seorang termenungku sendiri. Kata siapa dia tu? Dia nampak duk menyanyi cakap seorang. Dia tu dulu kaya, duit banyak, tapi dia duk banyak sedekah kan. Jumaat lah tabung nenek yatim, ibu tunggal, tahfiz, pondok semua. Tu jadi lagu tu. Biasa jumpa lagu tu tuan-tuan. Tak ada. Yang kita duk jumpa koi kaya lagi beranak duit, hak tu ada. Tuhan memberkati harta dia. Bagi sedekah tuan-tuan, sumbangan. Lepas tu kadang saya tengok ni kipas-kipas tiang-tiang masjid kita ni semua wakaf orang tua-tua kita dulu. Depa hak duk dalam kubur ni tuan-tuan, Allah makan komisen pahala. No, kapet kita duk sujud hari ni, kaki persegi orang hak sumbang ni. Oh banyak pahala ni. Kita sujud sedap, berzikir semua, pahala depa dapat. Hak duk dalam kubur tu sejuk. Mayat sebelah pun tanya, bang, tanya saya lah, awak bang kubur bang sejuk ah. Mayat tu kata tak tahulah, saya dulu wakaf aircon. Lepas tu imam lupa tutup. Dia buka sampai 16 tau. Tak tutup tu yang sejuk sampai hari ni. Mungkinlah kot no. Mana nak tahu. Bagi ya tuan-tuan, sumbangan apa patut. Infak tuan-tuan, bagi. Sumbangan kita bagus. Seronok orang bersedekah menyumbang, pahala berpanjangan. Saya dalam hidup tak adalah pengalaman banyak. Sedia ada pengalaman ni seronok. Jumpa macam-macam orang. Saya biasa pergi ceramah sampai Terengganu, tayar meletup sebelah, pau meletup. Allah. Tayar meletup. Melengung tepi jalan, Allah meletup. Dengan nak pergi ceramah, orang masjid dah telefon tanya, ustaz kat mana, ustaz kat mana, ustaz kat mana. Bukan awak kat mana, ustaz kat mana, ustaz kat mana. Ustaz kat mana apa tayar meletup, dia kata. Tak apa ustaz, kami main ambil ustaz dia kereta, tapi tak bengkel lah. Tapi hari Jumaat mana ada bengkel buka ustaz no. Tak apa, kami ikhtiar lah, tak apa. Saya pun pergi ceramah dengan tenang. Habis-habis kata ustaz ni apa ustaz kereta siap, bengkel tu dia tutup, patutnya dia buka saat untuk ustaz. Pipi berapa ni bang, berapa tayar ni? Tayar ustaz ni dia memang meletup sebelah, tapi dia tak boleh tukar sebelah tayar, kena tukar dua-dua sekali. Oh dua-dua kali ustaz. Bunga pun bunga baru semualah. Berapa? Dia pegang bahu saya, tak apa ustaz, saya belanja ustaz. Saya dalam hidup tuan-tuan, banyak orang belanja saya. Belanja kambing, nasi arak, laksa telur kecai, apa temenung sekok, ada. Temenung kola Kedah, ada. Sotong jahat. Tak pernah dalam hidup saya orang belanja tayar. Tak biasa. Pertama kali dia kata ustaz golek pergi dakwah, saya dapat pahala. Dia niat sampai teratur. Ada orang, Allahu Akbar. Dia kata saya bukan ustaz, tapi ayah saya dulu semua kiai-kiai orang alim lah. Saya tak jadi alim, saya alim tayar lah. Alim tayar, bukan lim tayar, alim tayar. Jadi saya sedekah kat ustaz, ustaz golek tayar, pergi dakwah, saya dapat pahala. Ada orang dia nak juga pahala tu. Kadang saya duk pergi makan, pergi nak bayar, oh tahu ustaz apa, ada orang bayar apa. Kita pun kata siapa dia bayar? Tak tahu ustaz, hamba Allah. Hamba Allah lagi. Tapi biasanya yang belanja tu time saya makan roti kosong, ayat sual tu. Siakap 1000 Langkawi jarang orang bayar. Jarang. Dia kata
Ustaz bayar sendirilah Ustaz. Kami pun jenuh kan. Ingat, yang kedua, bersedekahlah kita. Malam ni ada tabung, walau tak golek tak apa pergi cari, masuk sikit. Mana mampu bagi, mana tahu malam ni isyak terakhir kita. Siapa boleh jamin dia boleh semayang subuh pagi esok? Nah, mengeruh, bunyi macam mengeruh. Kadang ada isteri cerita, dia kata tak tahu lagi saya Ustaz, tak tahu lah, saya tengok macam terseksa tidur dia. Bunyi macam duduk di pelabuhan tu. Dia dah keh tu, tersedak nyamuk apa. Tapi mujuk dia hidup lagi Ustaz, subuh. Gerak bangkit subuh, tak apa lagi. Kalau hak tak bangkit lagu mana? Isyak malam tadi lah. Sedekah malam tadi lah. Jom kita sedekah malam ni. Nah, tu yang kedua. Yang ketiga, dalam Quran Allah Ta'ala sebut jalan mudah masuk syurga. Amalan ketiga adalah iaitu hak ni kupang dia naik sikit kot. Dia tak jadi 2 kupang, dia mahal sikit. Pasal bukan senang. Apa dia? Iaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kaziminal ghaiz. Apa makna kaziminal ghaiz? Kazim. Apa makna kazim? Penceramah. Kazim itu maknanya orang yang boleh menahan marah. Kazim maknanya orang yang boleh menahan marah. Allah Ta'ala tak kata orang tak marah. Mana ada orang tak marah dalam dunia? Ada orang tak marah? Bapak tak marah? Tak marah. Marah nanti kena jual. Dia Ramli buat cerita. Nak abang kata marah ni semua orang. Na'udzubillah lah kot tuan-tuan, ada pengalaman kot kereta kena langgak dengan orang. Biasa orang langgak kereta kita. Ada seorang tu, saya Ustaz, alhamdulillah seumur hidup tak biasa orang langgak saya. Saya pakai basikal. Memang lah. Tak ada orang dalam dunia yang tak marah. Kereta kita bawa elok, ikut undang-undang, merah berhenti, hijau jalan, oren pelan laju, pelan slow, silap. Bam, orang langgak belakang, kita pun turun. Alhamdulillah, lama orang tak langgak no. Saya pun memang duduk di langgak. Boleh tak langgak sebelah sana pula no? Alang-alang kemek no, kita no. Tak ada. Orang lagu tu tak sihat. Dia tak sihat. Boleh cek COVID lah, kut prolong. Marah itu biasa. Tapi orang hak layak syurga, senang highway apa ni, touch smart tag RFID, zoom masuk syurga. Siapa? Kaziminal ghaiz. Dia boleh faham? Dia tahan Zat. Dia boleh marah dah. Dia boleh marah. Tangan. Tapi tak boleh. Nanti ingat 2 kupang ke syurga semalam Ustaz kata dah. Dia tahan Zat. Oh, hak tu jalan ke syurga terbentang luah untuk dia. Tapi nak buat bukan senang. No, orang nak boleh tahan marah ni bukan senang. Kadang kita pula bulan puasa tak bangkit sok, tak makan sok. Dan tuan-tuan tahu apa tanda-tanda orang tak sok, tak makan sok? Dia tengok lipas tu macam kurma. Tu dia kata berlari-lari kurma tu. Hei, lipas. No, tu tanda dia tak sok. Punyalah lapak. Dia tengok selipar kuning ada hitam-hitam, dia kata jagung bakar. Tu selipar daki. Lapak. Lepas tu masa beratok nak beli tepung pelita, ada budak main nak potong queue. Dia potong wajib boleh tak tu? Aku lapak tu. Dia kira nak marah, Nak marah. Kawai, tahan Zat. Dia sabar Zat. Orang boleh kawai marah, jalan syurga jadi mudah. Saya ingat lagi dulu di satu hospital. Hospital ni tempat orang tak sihat. Orang sihat mana pergi hospital? Tuan-tuan sihat-sihat saja pergi hospital. Tak buat apa saja, melawat doktor, tengok kerja masuk kerja tak masuk. Tak ada kerja lagu tu.
Semua tension. Ada satu hari seorang lelaki ni, dia bawa anak 3 orang. Anak dia punya hingak dekat hospital, tuan-tuan. Allah. Lari nanti dia pupak lari dulu mana kita mana cubik-cubik kakak dia, adik dia, mak. Pak dia duk melengung lagu tu. Ada seorang maklong tu duk ujung. Maklong tu bengang lah, geram lah. Maklong tu kata 3 kali dia main tang ni duk hingak, siap. Ada sekali. 2 kali. 3 kali. Main sini. 3 main tang ni. Main. Ni, hampa tahu tak ni hospital tempat orang sakit? Orang tak nak senyap ke? Pak mana pak? Pak hampa mana? Ayah mana ayah? Ayah duduk sana. Oh, ayah hampa relax dah. Duk biar anak tang ni. Cik, ni anak semua anak cik ni. Ayah anak saya. 3 anak tak boleh jaga ke? Saya kawan 6 orang anak boleh jaga semua. Apa 3 orang tadi ni semua orang tak sihat tu, orang tension sini semua macam-macam lah, apa ni sakit lah, apa meninggal lah apa. Jagalah anak 3 orang. Laki tu kata, puan minta maaf. Saya ni duk melengung lama bukan apa. Isteri saya baru saja disahkan kanser tahap 4. Habis tahap 4. Saya duk melengung, duk fikir. Anak-anak saya ni nanti kasih sayang mak kecil lagi. Andai kata meninggal, saya nak bagi mereka boleh terima yang mak mereka dah tak ada tu lagu mana. Lama duk fikir. Makcik tu baru sengak. Kita dalam hidup suka marah orang tanpa kita tanya dulu. Betul tak? Kita main balon, marah, bubang. Kita tak tahu apa masalah dia. Apa sembang sat dulu, tanya sat dulu. Marah macam tak tahu siapa. Dah tinggi ke apa? Orang dah tinggi pun elok kan? Tuan-tuan rasa apa perasaan makcik tu? Tadi nak marah kan? Dengar kata lelaki ni rupa dia duk fikir pasal bini dia. Apa perasaan makcik tu? Baru tahu. Ada setengah tempat saya ceramah, dia pun kata mesti makcik tu kahwin dengan lelaki tu. Jam pula dah. Pula dah, hampa ni kira menikah. Boleh jadi pasal kita drama kadang tak habis, kita pengarah dulu. Dan kawai marah tu saja. Jangan duk marah melampau kan. Tolong. Saya ingat zaman kita duk jerkah budak-budak ni, dak takut no, tak salah kot no. Jangan. Kami ni dulu zaman budak-budak, bukan nak kata no, orang tua-tua masjid, hak mana hak duk puji kami, hak duk sayang, hak duk pesan nasihat elok-elok, kami ingat. Hak duk jerkah buat malu kami pun kami ingat. Jerkah. Apa ni orang dah lah pak tu polis. Apa kaitan dengan pak kita? Memang pak kita polis pun. Pak hang tu polis, ingat memang polis. Saya ingat muka pakcik tu. Sampai dah jadi penceramah pun ingat lagi tu. Bahaya, dia tak boleh lupa. Saya puas makan kepala ikan, tak lupa. Tak boleh lupa kak. Jangan buat lagu tu. Mereka ni akan membesar. Kita layan tak elok mereka ingat kita. Kan? Budak-budak layan. Budak! Lari, melompat, terjun. Budak. Masalah kalau tuan-tuan, hak tua-tua yang terjun, wah, tu memang kena report balai lah. Tu memang kan. Ada satu masjid tu. Tapi tak, kita ada anak kecil pun tolong pesan. Saya pun ada anak kecil juga. Kena pesan, ajak, adab tu kena ajak. Jangan melepas lagu tu. Pakai ayat, alah budak letih lah macam tu. Pakcik-pakcik main asap, semua tengah sujud. Budak tu dia mayang, rakaat kedua dia cemui. Dia duduk melilau je tak apa. Dia tengok pakcik-pakcik semua sujud, kan nampak punggung tu bersusun elok. Dia buat gendang. Dia buat gendang, dong, semua punggung sampai ke ujung. Jenuh. Sabar. No. Sebenarnya tampak punggung ni bukannya apa masalah sebenarnya. Sebab hak mayang pun bukan semuanya berseluar dalam, no. Kita takut hak tu, hak bawah sikit pada punggung tu kita takut tu. Hak tu kena terkelok tu, no. Tak faham tak apa. No. Kawai marah. Marah melampau kan. Yang keempat, dalam Quran Allah Ta'ala sebut wal afina 'anin nas
Orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Ini orang hak mudah nak masuk dalam syurga, kata Allah Ta'ala dalam Quran, orang yang suka memaafkan orang lain. Sebab itu kita ni belajarlah daripada sifat Nabi SAW. Baginda Nabi punya dahsyat, punya hebat. Sifat Nabi itu kita tak boleh nak tergambar. Pasal baginda Nabi SAW punya pemaafnya Nabi itu luar biasa. Kita pun tak boleh sampai. Orang hak paling banyak cari pasal dengan Nabi siapa dia? Abdullah bin Ubay. Dia ni dikenali sebagai apa? Bapa munafik, presiden munafik sedunia. Tu dia. Tuan-tuan tahu perangai munafik punya teruk dalam Quran ada 17 ayat. 17 kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran buruknya perangai munafik. Munafik ni siapa dia? Dia Islam, tapi apa? Musuh dalam, selimut, gunting dalam, lipatan api dalam, sekam, charger dalam. Charger dah. Charger pasang plug tapi tak masuk karan. Panjang pula dah. Panjang sangat. Orang tua-tua kata apa tanda-tanda munafik? Perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu, dia cerdik, memfitnah orang, dia asyik, mulut manis, hati beiblis. Mulut bersemut, cakap depan kita, Allah bagus, masya-Allah, subhanallah, masya-Allah, astagfirullah, masya-Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Belakang kita dia tikam sungguh. Dahsyat. Saya kecil-kecil, kita dulu tuan-tuan, ada kawan depan kita mulut bersemut, faham mulut bersemut, mulut manis, tapi dia tikam kita dahsyat. Belakang kita dia kutuk, dia hantam sungguh. Munafik. Baik itu di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay punya perangai sampai tahap apa? Dia fitnah keluarga Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, buat benda tak senonoh dengan sahabat Safwan bin Mu'attal. Dia fitnah bukan biasa-biasa, sampai ramai percaya, viral. Isteri Nabi apa ni buat dengan laki lain, viral, tuan-tuan tahu, heboh. Sampai Nabi sendiri pun sedih, Aisyah pun sedih. Angkara siapa dia? Abdullah bin Ubay. Bukan orang lain, orang Islam juga ada tu. Apa lagi tak cukup, lagi dia buat masjid Nabi buat elok, dia pergi buat masjid lain, masjid Dirar. Apa masalah? Mainlah semayang sini. Tak. Munafik ni perangai dia apa? Suka pecah belah. Dia tak suka hidup berkasih sayang ni, duduk bersalam-salam sallallahu. Dia mau gaduh-gaduh. Dia suka berbaik-baik, buat kenduri, makan, bertukar-tukar juada apa mau. Munafik dia tak suka yang tu, dia suka pecah jemaah. Apa masalah? Pergi buat masjid lain. Tu munafik punya perangai tau, dahsyat. Tak cukup dengan tu, apa lagi dia buat? Tentera Islam nak masuk perang, dia pergi hasut. Berapa kampung cancel, tak jadi pergi perang dengan Nabi. Hasil apa? Hasutan daripada Abdullah bin Ubay. Dahsyat. Memang dahsyat ni. Tapi di hari dia mati, di saat dia meninggal dunia, hari dia meninggal, anak dia nama Abdullah juga. Anak dia nama Abdullah juga mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, abah meninggal dah. Nak minta padamu ya Rasulullah, mana-mana jubah-jubah ke pakaianmu ya Rasul. Nak buat kain kapan abah, boleh tak? Boleh tak ya Rasulullah? Ayah dia memang munafik, anak dia sahabat Nabi, baik, taat, setia, bagus. Lembut mai abang, ya Rasul, boleh tak untuk jadi macam kain kapan abah, lebih kurang lagu tu lama tutup apa jubahmu ya Rasul. Kalau kita di tempat Nabi hidup dulu duk cari pasal, hang buat lagu ni, hang buat lagu tu kat aku, kat keluarga aku, bini aku, hang fitnah semua, hari mati apa dah? Padan muka elok, patut lama dah mati.
lambat mati. Dah. Nabi kan rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang. Nabi kalau berdendam, Islam tak akan sampai ke Jabi. Nabi jenis kasar, Nabi jenis pongoi, Islam tak akan sampai ke Kedah. Saya pun tak kenal Islam. Kerana kelembutan kasih sayang dakwah sayangnya Nabi. Hang cari pasal tak cari pasal, aku tetap sayang hang selamanya. Dahsyat Nabi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sallam. Nabi bagi. Tengok munafik punya orang. Kapan jubah Nabi tau? Jangan main-main. Sampai tahap masa nak disembahyangkan jenazah dia. Jenazah bapa munafik ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pi juga nak semayangkan jenazah dia. Kan? Turun ayat Quran. Nabi kan nak pi semayang jenazah ni apa? Nak minta pada Allah keampunan untuk jenazah, bukan disembah mayat tu, bukan. Minta pada Allah keampunan untuk jenazah tu. Nabi dengan Sayyidina Umar jalan, turun ayat Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Allah kata apa? Kalau engkau, hai Muhammad, kalau hang nak minta ampun pada Allah untuk tu si munafik tu 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampun. Dahsyat. Allah kata apa? Hang nak minta ampun untuk si munafik tu 70 kali sekalipun. 70 kali minta ampun. Dia 70 kali ni dalam bahasa Arab bukan maknanya 69, 70, bukan. 70 ni melambangkan banyak kali. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya, macam kita kan dengan mak bapak kita kan doa siang malam. Banyak kali minta. 70 kali saya minta untuk si munafik tu. Allah kata apa? Nahi falai yaghfirallahu lahum. Lan apa makna? Selama-lamanya Tuhan takkan ampun. Apa Sayyidina Umar kata? Ya Rasul, Allah Ta'ala kata tak ampun. Nak pi buat apa? Nak pi minta ampun buat apa? Allah Ta'ala kata minta ampun buat. Tak, yang minta ampun siapa dia? Mufti ke? Tak. Penceramah ke? Lagi tak. Kiai ke? Tak. Tok guru alim? Tak. Nabi. Allah kata aku takkan ampun. Nabi nak pi juga. Nabi kata apa? Kalau Allah Ta'ala tak ampun sampai 70 kali, aku akan minta ampun pada Allah untuk dia lebih 70 kali. Allahu Akbar. Dahsyat Nabi. Dia punya kemaafan, bukan maaf lagi dah, sayang. Walau orang tu buat tahna ke apa, buat naya kat dia, dia ada sayang. Tuan-tuan boleh lagu tu. Kita boleh maaf orang tu pun besar rahmat tau. Sayang. Lain tahun. Tunggu Ya'juj Ma'juj main nanti. Lama. Dahsyat no. Baik itu cukup-cukup lah tuan-tuan. Tak usah duk bergaduh lama sangat. Belajarlah dengan Nabi siang malam selawat. Perangai Nabi tak ikut juga. No? Kita belajar daripada Nabi. Maafkanlah. Dalam hidup tak ada siapa yang sempurna. Saya ada lemah, mak saya pun ada lemah, isteri saya ada lemah, tu imam kita, pemimpin kita, semua ada lemah. Maafkan, lupakan, cari jalan, kita perbetui sama-sama. Selesai masalah. Hati tenang, jiwa lapang, cukup. Tak usah duk bergaduh. Ada orang kadang dia punya benci dahsyat no. Saya meluat tu dia tu Ustaz. Saya meluat tu. Lepas tu saya lama dah tak lalu jalan depan rumah tu.
Saya ikut jalan highway tu. Bayar tu, bayar. Saya meluat. Dia ada belah kucing, oyen. Ngoyo-oyen pun saya meluat ah. Tu dia ah. Kucing tak bersalah. Totok sangat hang punya meluat ni, kebencian membara hang teruk. Dosa lagu tu. Maaf kalau tuan-tuan, kita sama sahaja, bezanya cuma amalan kita. Cukuplah. Lebih-lebih tiket lain. Allahumma. Boleh tuan-tuan ah? Boleh? Jadi takat ni sudah nah. Lain kali kita jumpa lagi, insya-Allah. Moga-moga dengan 4 amalan itu memudahkan kita, membawa kita menuju syurga Allah dengan mudah. Dengan mudah, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi ya. Ya. Memang dalam agama ajak kita, kalau bergaduh bermusuh salah faham jangan lebih 3 hari, betul? Lebih pada 3 hari tak masuk syurga nak. Ya, memang ajak kita jangan lama. Dia ada tempoh bertenang Ustaz. 1 2 3 Allahu a'lam. Allah Taala lebih tahulah. Kan? Tapi kalau nak bergaduh juga, lepas 3 hari tu baik balik, sembang minum, lepas hari tu sambung permit. Ana sambung. Dia macam pasport lah, dia sambung lepas 6 bulan sambung balik, sambung bergaduh balik lah. Tapi tak apa sihat lah perangai lagu tu kan. Nah, tak usah bergaduh. Kita esok lusa meninggal. Hak meninggal nanti pun yang semayang siapa? Boleh semayang sendiri? Mana ada jenazah semayang sendiri? Orang yang semayangkan kita tak malu. Yang semayangkan kita tu siapa? Orang yang kita benci. Tahu-tahu kita meninggal, dia yang main semayangkan kita. Minta ampun pada Allah. Tak usahlah duk gaduh. Sudahlah tuan-tuan. Nah, moga Allah pemudahkan kita, rezeki kita dan anak cucu kita semua jadi orang bagus-bagus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan, kesejahteraan, keberkatan khususnya buat ahli qaryah Masjid Fathul Arifin Kampung Jabi ni ya Allah. Moga-moga ada dalam kalangan ahli qaryah anak kampung ini lahirnya alim ulama, orang-orang soleh yang akan memartabatkan dakwah dan menjadi mata rantai pada perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kampung yang penuh berkat ini ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, berkatilah, rahmatilah hidup para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang suka bersedekah, orang yang tak pernah kedekut akan hartanya. Berikanlah mereka kemudahan dalam hidup, keberkatan dan juga rezeki yang tak pernah putus-putus ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.